Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang berusaha pengurusi dan jawatan kuasa masjid, Al-Fadil Imam dan Bilal yang bertugas, para pemimpin masyarakat, para asatizah, para pendidik dan seluruh ahli jemaah muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang saya kasihi dan saya hormati sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan petunjuk serta rahmat daripadanya, Allah memuliakan kita semua dengan nikmat iman dan Islam. Dengan kasih sayangnya kita dipanjangkan usia dan dikurniakan kesihatan yang baik. Dan saat ini Allah memilih kita untuk kelangsungan majlis ilmu yang merupakan taman-taman syurga, majlis yang amat disukai oleh para malaikat, dan malaikat berdamping dengan orang-orang yang sedang menuntut ilmu serta mendoakan rahmat dan keampunan bagi orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita semua tergolong di kalangan orang-orang yang mendapat rahmat Allah dan keampunan di sisinya. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung pengajian hadis kita secara berkitab, iaitulah kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman, dan kita akan masuk hadis yang kedua yang bertajuk Kenapa Dunia Islam Menjadi Sasaran Pemusnahan. An Ummil Mu'minin Zainab binti Jahshin radhiyallahu ta'ala anha qalat, Inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha fazi'an yaqul, La ilaha illallah wailul lil arab min syarrin qad iqtaraba futihal yawm min radmi ya'juj wa ma'juj mithla hadhihi wa halaqa bi usbu'aihi al-ibhami wallati taliha faqultu ya Rasulullah anhaliku wa fina as-salihun qala na'am idza kasura al-khabath, muttafaqun alaih. Maksudnya daripada Ummul Mukminin Zainab binti Jahshin, iaitulah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahnya dengan keadaan cemas, sambil baginda bersabda, La ilaha illallah, celaka dan binasalah bagi bangsa Arab dari kejahatan, yakni malapetaka yang sudah hampir menimpa mereka. Pada hari ini telah terbukanya dari dinding Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Baginda menemukan hujung ibu jari dan hujung jari yang sebelahnya, yakni jari telunjuk, dengan mengisyaratkan seperti bulatan, iaitulah seperti ini. Lalu Zainab binti Jahshin bertanya, Wahai Rasulullah, apakah kami akan binasa sedangkan di kalangan kami masih ada orang-orang yang soleh? Lalu Nabi SAW bersabda, Ya, jikalau kejahatan sudah terlalu banyak. Hadis muttafaqun alaih ataupun hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Keterangan hadis. Hadis di atas menerangkan bahawa apabila di suatu tempat atau negeri sudah terlampau banyaknya kejahatan, kemungkaran dan kefasikan, maka kebinasaan akan menimpa semua orang yang berada di tempat itu. Tidak hanya kepada orang jahat sahaja, tetapi orang-orang yang soleh dan baik juga akan turut dibinasakan. Walaupun masing-masing pada hari kiamat akan diperhitungkan mengikut amalan yang telah dilakukan. Oleh itu, segala macam kemungkaran dan kefasikan hendaklah segera dibasmikan, dan segala kemaksiatan hendaklah segera dimusnahkan, supaya tidak terjadinya malapetaka yang bukan sahaja akan menimpa orang-orang yang melakukan kemungkaran dan kejahatan tersebut, tetapi ianya juga menimpa semua penduduk yang berada di tempat itu. Dalam hadis di atas juga, walaupun disebutkan secara khusus mengenai bangsa Arab, tetapi yang dimaksudkan adalah seluruh bangsa yang ada di dunia ini. Tujuan disebutkan bangsa Arab secara khusus adalah kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermulanya dakwah baginda ialah dari kalangan bangsa Arab dan sedikit sekali daripada bangsa yang lain. Begitu pula halnya dalam masalah yang berkaitan dengan maju mundurnya umat Islam adalah banyak bergantung kepada maju mundurnya bangsa Arab itu sendiri. Selain daripada itu, bahasa rasmi Islam ialah bahasa Arab. Kemudian Ya'juj dan Ma'juj pula adalah dua bangsa keturunan Nabi Adam AS yang dahulunya banyak melakukan kerosakan di permukaan bumi. Lalu batas daerah dan kediaman mereka ditutup oleh Zulkarnain, iaitulah raja yang memimpin dan memerintah pada waktu itu, dengan melakukan campuran besi dan tembaga, membina tembok daripada menjadi Ya'juj dan Ma'juj melepasi tembok tersebut, sehinggalah hampir tibanya hari kiamat. Maka pada masa itu dinding yang kuat tadi akan hancur, dan keluarlah kedua-dua bangsa itu dari kediaman mereka, lalu kembali membuat kerosakan di permukaan bumi. Apabila ini telah terjadi, menandakan bahawa hari kiamat sudah dekat sekali tibanya. Hadis yang kita baca pada malam ini sederhana panjangnya, tetapi mengandungi makna yang besar. Daripada hadis ini kita dapat memahami bahawa di sana ada beberapa tuntutan dan tanggungjawab dan peranan yang mesti kita mainkan, yang mesti kita laksanakan. Nisbah kita umat akhir zaman, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Daripada hadis ini menjadi sabit ataupun menjadi suatu perkhabaran kepada kita di saat Ummul Mukminin, iaitulah Zainab binti Jahshin. Zainab binti Jahshin ialah antara isteri Rasulullah. Rasulullah memiliki isteri lebih daripada seorang. Namun setiap isteri-isteri Nabi ini mereka bergelar Ummul Mukminin. Pangkat isteri Nabi ini Ummul Mukminin, yang bermaksud ibu kepada orang-orang yang beriman. Jika ditakdirkan panjang umur Ummul Mukminin ini di zaman kita, maka haram kita kaum muslimin menikahi dan mengahwini Ummul Mukminin. Itu hukumnya. Tapi takdirnya tidaklah sempat hidup pada zaman kita, sebab kita dengan zaman Nabi ni 1500 tahun yang lalu. Tak. Namun Ummul Mukminin Zainab binti Jahshin ni menyatakan, meriwayatkan bahawa pada suatu hari ketika Nabi SAW tiba gilirannya berada di rumahnya, maka pada ketika masuk di rumah Zainab ni, Nabi SAW kelihatan cemas dan juga kelihatan bimbang, sambil baginda bersabda dengan kalimah yang besar, La ilaha illallah, kalimah tauhid, kalimah mengesakan Allah.
Dengan melaungkan kalimah itu satu kalimah yang besar dalam kehidupan kita ini. Namun disusuli selepas kalimah itu ialah Nabi menyebut wailun, celaka, lil Arab, kepada bangsa Arab. Apa yang menyebabkan Nabi berkata demikian? Disebabkan pada waktu itu Nabi telah mendapat perkhabaran daripada Allah, di mana pada saat itu iqtaraba futihal yaum min radmi ya'juj wa ma'juj misla hazihi. Nabi bersabda, la ilaha illallah, celaka dan binasa bangsa Arab, sebab pada hari ini dinding dan tembok yang menghalang dan menyekat Ya'juj dan Ma'juj pada zaman dibinanya itu di zaman Raja Zulkarnain telah pun terbuka sebesar ini. Nabi berisyarat sebesar ini. Nabi menemukan hujung jari telunjuk Nabi dengan hujung ibu jari Nabi. Namun mengisyaratkan begini, waktu itu lubang ataupun terbukanya dinding sudah sebesar ini. Lebih kurang 1500 tahun yang lalu, bermula pada zaman kita ni. Namun apabila Nabi menyatakan demikian, Nabi menyebut celaka dan binasa bangsa Arab. Telah kita baca pada huraian tadi, penulis kitab ini menyebut bangsa Arab itu dinisbahkan bukan hanya khusus kepada bangsa Arab tetapi merangkumi umat Rasulullah. Cuma bermula bangsa Arab tadi sebab Nabi memulakan dakwah seruan tauhid itu di kota Mekah, di kalangan bangsa Arab. Maka umat Rasulullah bukan bangsa Arab saja. Kita sedia maklum bagaimana Allah Ta'ala menyebut wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas, dan tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan juga untuk seluruh manusia, bukan bangsa Arab saja. Bahkan dikuatkan lagi pada surah Al-Anbiya ayat 107, Allah menyebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan membawa rahmat kepada seluruh alam. Bukan hanya rahmat kepada bangsa Arab, rahmat merangkumi seluruh alam. Maka sebab itulah walaupun Nabi menyebut celaka dan binasa bangsa Arab, Nabi juga bermaksud ialah kalangan umat baginda. Namun kenapakah Nabi berkata demikian? Nabi mengaitkan kecelakaan dan kebinasaan itu ialah dikaitkan dengan peristiwa Ya'juj dan Ma'juj. Di manakah kita nak dapat kisah Ya'juj dan Ma'juj ni? Daripada sabdaan Nabi ini, dia berkait dengan ayat Al-Quran dalam surah Al-Kahfi. Kalau kita baca surah Al-Kahfi tiap-tiap malam Jumaat, kita akan jumpa ayat dalam surah Al-Kahfi. Itulah ayat lebih kurang bermula ayat 87, menceritakan mengenai Zulkarnain, raja yang mentadbir dan memerintah. Yang mana pada zaman tersebut Zulkarnain ini Allah Ta'ala kurniakan kemuliaan dan kelebihan kepadanya, seorang yang beriman, yang bertakwa, seorang yang adil, memerintah, memiliki pemerintahan yang luas timur dan barat. Sebab itulah digelar Zulkarnain, dua tanduk, yang memiliki dua tanduk. Ulama banyak menghuraikan dalam pelbagai huraian. Ada yang menghuraikan digelar sebagai Zulkarnain ini ialah sebab dia menguasai timur dan barat. Timur dan barat, Parsi dan Rom. Dia menguasai dua kuasa besar dunia pada waktu itu. Menunjukkan dua tanduk lah, nisbah dia begitu. Dan ada ulama yang meriwayatkan bahawa Zulkarnain ini ialah sebab dia suka mengenakan topi yang bertanduk. Itu ada riwayat yang mengatakan. Tapi yang jelasnya memang dia memiliki kerajaan timur dan barat, luas pemerintahannya. Sehingga perkaitannya ialah dengan peristiwa Ya'juj dan Ma'juj yang disebut oleh Nabi SAW, di mana Ya'juj dan Ma'juj ini yang muncul pada zaman tersebut melakukan kefasadan, melakukan kerosakan. Maka Ya'juj dan Ma'juj ini ulama menghuraikan bahawa dia bukan makhluk asing. Ada setengah huraian kata makhluk asing. Macam-macam imajinasi yang digambarkan, mata satu lah, bergigi taring lah, macam-macam. Hakikatnya Bani Adam, manusia, manusia biasa, keturunan Nabi Adam. Cumanya sikap perangai dia bengis macam binatang, sifat kehaiwanan.
Maknanya tidak ada sifat peri kemanusiaan. Bila dia menerkam mangsa kejahatannya itu tanpa ada sifat belah kasihan, ganas maknanya, maka itu watak dia. Dan ada ulama menghuraikan mereka ni mendiami tempat yang bergunung, tempat yang tinggi. Bila nak terkam mangsa ni meluru dari tempat tinggi, begitu laju. Maknanya itu ada huraian ulama berkenaan dengan watak-watak dan sifat Ya'juj dan Ma'juj. Cuma yang asasnya ialah Ya'juj dan Ma'juj ni buat kerosakan, buat jahat, buat sesuatu yang menyusahkan manusia. Termasuklah kaum yang ada pada waktu itu mengadu domba kepada Zulkarnain. Waktu kalau ikut cerita pasal Zulkarnain ni panjang, tapi saya cuba ringkaskan. Bagaimana perjalanan Zulkarnain ini sebagai raja yang memiliki takhta timur dan barat. Maka dia buat misi pengembaraan ataupun misi turun padang lah, bahasa mudah kita fahami. Tak, turun padang kalau setakat Maidong dengan Parlimen ni, kawasan Tula ni je, tak makna contoh. Ni timur dan barat. Bayangkanlah timur dan barat macam mana perjalanannya. Sudah pasti mengambil masa yang lama dan sudah pasti akan bertemu dengan siapa? Di kalangan rakyat di bawah pemerintahannya yang pelbagai bahasa, pelbagai bangsa, pelbagai keturunan dan sebagainya. Dan itulah yang Allah cerita dalam Quran. Sehingga satu masa Zulkarnain ini sampai ke satu tempat, summa atba'a sababa hatta iza balagha bainas saddain wajada min dunihima qauma la yakaduna yafqahuna qawla. Bila Zulkarnain sampai misi pengembaraannya yang kali ketiga dah. Hak pertama, hak kedua tu ada dah cerita, tapi tak mau cerita panjang cerita dia. Takut dah nak hurai hadis ni. Misi yang ketiga tu sampai di satu tempat tu di antara dua pergunungan. Lalu dia mendapati satu kaum la yafqahun, tak difahami bahasa mereka. Maknanya apa? Besarnya pemerintahan Zulkarnain ni. Bila dia jumpa kaum tu cakap dengan Zulkarnain, raja yang mentadbir itu, Zulkarnain pun tak faham. Cuma Zulkarnain ni seorang raja yang hebat, bijaksana. Dia pergi tu dia bawa sebelengkap. Dia ada pakar bahasa, tukang terjemah, ada engineer, ada belaka. Ni baru betul. Maknanya menunjukkan leadership, kepimpinan dia hebat. Kepimpinan dia hebat. Dia pergi walaupun sampai tempat tu tak faham bahasa kaum tu, tapi dia ada tukang terjemah. Tukang terjemah. Apa yang diterjemahkan? Allah sebut dalam ayat ini bagaimana kaum tadi tak dia fahami bahasa, tapi bila mereka ni mengadu, qalu ya Zulkarnain, mereka berkata, wahai Zulkarnain, wahai raja, inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ard. Mereka mengadu kepada raja Zulkarnain ni, satu kaum yang bernama Ya'juj dan Ma'juj ni telah melakukan apa dia? Fasad. Melakukan kerosakan. Mufsiduna fil ard. Buat kerosakan. Kerosakan macam mana? Dia mengganggu ketenteraman. Mengganggu ketenteraman awam. Barangkali mungkin jenis-jenis menindas, rampas harta orang, mungkin menyamun, macam-macam lah, tak didetailkan macam mana. Cuma fasad ni dia bersifat sesuatu yang memberi kerosakan dan menyusahkan orang, tak memberi ketenangan pada orang. Namun dia melakukan kejahatan. Lalu kaum tadi mengadu apa dia? Minta Zulkarnain, fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Disebabkan mereka Ya'juj dan Ma'juj buat kerosakan ni, boleh tak tuanku raja buat satu tembok untuk kami, buat satu penghalang untuk kami supaya Ya'juj dan Ma'juj ni tak boleh masuk kawasan kami, dan kami sanggup keluarkan bayaran kharjan. Kharjan ni apa dia? Kharaj, cukai. Cukai. Kami sanggup kutip bayar berapa kepala kami, penduduk kami ni kami kutip. Contohnya RM10 seorang, contoh ibarat dia begitu. Kami sanggup bayar pada tuanku untuk tuanku bina tembok. Sampai tahap tu dia bersungguh benar nak suruh apa? Selesai juga masalah ni. Selesai kemungkaran yang berlaku di kawasan tempat yang mereka diami itu. Tapi apa yang ditunjukkan oleh Zulkarnain, raja yang menjadi suatu kemuliaan, Allah lakarkan kisahnya dalam Quran. Bukan barang-barang ni sehingga Allah sebut dalam Quran ni. Maknanya ia manusia, bukan manusia biasalah Zulkarnain ni. Allah Ta'ala angkat darjat. Macam juga Luqmanul Hakim. Sehingga kisahnya
diabadikan dalam Quran, bahkan dinamakan surah dalam Quran surah Luqman. Zulkarnain diabadikan dalam surah Al-Kahfi, menunjukkan bahawa di sana keistimewaan Zulkarnain ini sudah pasti untuk dijadikan suatu panduan dan pedoman. Walaupun ada ulama tafsir yang menyatakan Zulkarnain ini bertahap nabi, ada yang mengatakan tidak bertahap nabi, tapi orang yang soleh, pemimpin yang diangkat darjatnya. Tetapi bagaimana Allah telah mendedahkan kepada kita bagaimana hidup kita di alam dunia ini, dalam kehidupan mesti ada konsep kenegaraan dan pemerintahan yang berhajat kepada pemimpin. Bila sebut pemerintahan, kenegaraan, kepimpinan, maknanya bahasa mudah kita politik lah. Tapi setengah orang kita sebut politik ia khelak kepala, dia berperut selalu. Warna main sebut bab politik. Padahal sebenarnya politik pemerintahan dia sama. Tu kadang-kadang kita dia jadi termomok dengan pemikiran tu didoktrin oleh para penjajah sehingga sebut politik ni jadi tak boleh. Dia jadi mai allergic selalu. Tapi sebenarnya kita mesti bersifat profesional. Dalam Quran dah cerita dah mengenai pemerintahan. Zulkarnain sebagai panduan contoh Allah Ta'ala tunjukkan kepada Nabi SAW dan sekaligus panduan kepada kita. Untuk Untuk kita melihat bagaimana konsep yang Allah ajar kepada kita, cara hidup atas muka bumi ni. Namun apa yang kita nak highlight, yang kita nak tekankan, bagaimana Allah tampilkan watak Zulkarnain ni seorang pemimpin yang beriman, seorang raja yang adil, yang beriman, yang bertakwa kepada Allah. Lalu dia betul-betul ada rasa responsibility, rasa tanggungjawab, rasa ownership, rasa kebersamaan dia, jiwa kepimpinan, jiwa rakyat dia kepada masyarakat yang dipimpinnya itu. Apabila diadukan supaya selesai masalah, diambil tindakan. Walaupun nak dibayar sejumlah sesuatu pulangan dunia, tapi apa yang dijawab? Qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwah. Seorang raja yang tawaduk. Apa yang dia jawab bila mana kaum tadi nak bayar duit ke dia, cukai ke dia untuk dia bina tembok tadi, dia jawab dengan jawapan sebagai raja yang beriman. Apa jawapan dia? Allah sebut apa dia? Kekuasaan dan kekayaan yang Allah kurniakan kepadaku sudah cukup memadai. Ni hebat ni. Inilah value, nilai leadership yang kita nak belajar, yang Allah dedahkan kepada kita dalam Quran, yang sepatutnya kita orang Islam ambil perjalanan ni. Tapi kita ambil cara barat, susah. Cara barat apa? Kapitalis. Tengok apa yang berlaku di Indonesia pada hari ini. Pemimpin Indonesia sudah pun terbawa satu konsep kapitalisme yang begitu menindas Indonesia pada ini. Sebab rusuhan yang berlaku hari ini ialah dasar kapitalis yang menindas. Kononnya dia cuba nak bawa konsep ini, nak merawat dan membangun serta memulihkan ekonomi. Minta maaf lah, takkan selesai. Wak marilah konsep apa pun selain pada Islam, tak jumpa jalan penyelesaian. Itu mesej yang kita nak belajar. Dia wak main kapitalis. Dia masuk pelabur buka peluang-peluang pekerjaan. Tapi dasar kapitalis ni apa dia? Dia tidak menekankan aspek kebajikan. Para pekerja, buruh-buruh di Indonesia tak diberi apa dia? Kebajikan. Cuti bersalin tidak ada. Cuti sakit pun tidak ada. Cuti sempena perayaan pun tidak ada. Bayangkan macam mana. Memang tertindas lah. Siapa nak kerja begitu? Siapa yang diberhentikan bekerja tak diberi pampasan? Ini salah dari sudut akta dan sebagainya. Kita bersyukur alhamdulillah di Malaysia taklah seteruk itu. Tambah pula belanjawan baru ni pun nampak macam masya-Allah, membantu dan memberi satu, orang kata apa, satu kelegaan. Kita pula dikejutkan berita ni PKPB pula kita ni. Allahu akbar. Lagilah kekangan kehidupan pada zaman kini dah. Dia ada kaitan juga dengan topik kita nak kupas malam ni. Tapi bagaimana nilai kepimpinan yang ditunjukkan oleh Zulkarnain, pemimpin yang beriman, yang Allah Ta'ala, yang sekaligus sebenarnya Allah nak ajar kita, Allah nak bagi pendidikan kepada kita.
Yang kita pergi duk mendewa-dewakan pandangan-pandangan orang barat, pandangan-pandangan orang-orang yang bukan datang daripada ada ruh agama ni, susah lah. Tak, kita duduk mendewa-dewakan cara pemikiran barat. Tak, teori-teori barat. Sebenarnya Quran dah beri jalan penyelesaian lama dah. Kita tak mau pakai. Itu masalah kita ni. Sebab tu kita sudah jatuh di tipe tangga ni lah bendanya. Kita tak pergi jauh, sehingga kita tak mampu membina suatu kekuatan Islam sebagai berdaulat dengan suatu suara, suatu tindakan, satu gerak kerja. Hari ini kita orang Islam dunia dalam keadaan apa dia? Tidak ada kesatuan. Itu masalah kita. Sebab itulah Baitul Maqdis terlepas, jatuh ke tangan siapa? Zionis. Negara-negara umat Islam sudah ditindas, ditimpa macam-macam kecelakaan, kezaliman. Dan begitu juga hari ini di kalangan negara-negara kafir dan orang yang menentang Islam begitu ekstremis, sanggup menghina dan menyentuh batang tubuh Nabi SAW. Kenapa berlaku semua ini? Sebab bukannya mereka, kita yang salah. Sebab kita yang gagal untuk menjiwai nilai Islam. Kita yang gagal untuk menterjemahkan perintah Allah dan Rasul dengan sebaik-baiknya. Namun hari ini kita nak ambil nilai yang ada, sehingga Allah Ta'ala ceritakan. Bahkan Nabi cuba kaitkan dalam hadis ini apa dia? Mengenai peristiwa Ya'juj dan Ma'juj. Nabi sebenarnya nak beri satu kefahaman kepada kita. Pentingnya kita umat Rasulullah ini melaksanakan peranan kita, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah manusia daripada melakukan kemungkaran. Maka dua kerja ni tak dapat tidak dilaksanakan dengan cara apa? Mesti ada kuasa pemerintahan. Mesti ada kuasa. Tak ada kuasa, tidak ada tapak, takkan berjalan dengan baik. Ajak yang baik, cegah munkar, takkan berlaku dengan baik. Namun Zulkarnain, Allah Ta'ala jadikan contoh kepada kita dalam Quran. Bila dia ada satu tapak kuasa, kemudian Zulkarnain sendiri memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah, sehingga rakyat dia pun sanggup bayar cukai. Dia kata apa? Cukuplah, Allah dah bagi aku kuasa dah. Allah bagi aku kekayaan dah. Aku mentadbir timur dan barat. Timur dan barat ni khazanah bumi banyak mana? Tak? Petroleum, dak petroleum, apa lagi? Biji, dak biji, emas, perak, semua ada. Aku nak apa? Boleh belaka. Petik jari je. Maknanya begitu, ya barat. Kan timur dan barat menguasai. Maka dia kata apa dia? Cukuplah dengan Allah bagi pada aku nikmat tersebut, dan bantulah aku dengan tulang empat kerak kamu. Maknanya di sini Zulkarnain mengajar pula masyarakat situ apa dia? Mesti ada sifat tanggungjawab bersama. Jangan duk main berat suruh pemimpin je buat. Dia tak ada kerjasama. Main tunggu macam ayam daging, tak jadi juga. Dia kena ada apa? Two way. Ada dua timbang tara, kerjasama. Tu baru konsep yang betul. Zulkarnain ajar rakyat dia begitu. Kalau begitu, bantu aku. Apa tujuan Zulkarnain sebut begitu? Bantu aku. Maksudnya sama-sama menggembeling tenaga, watan hauna 'anil munkar. Itu maksud dia. Sama-sama bekerja sama untuk mencegah munkar. Jangan suruh aku je, aku sebagai pemimpin. Tanpa ada kerjasama, kamu orang bawah takkan berlaku dengan baik. Konsep organisasi pun begitu. Kalau kita bekerja dalam sebuah syarikat, dalam sebuah pentadbiran kerajaan, dia mesti ada timbang, mesti ada kerjasama. Dia panggil teamwork. Tak? Kerja kumpulan. Ataupun semangat berkumpulan, berorganisasi. Sebab itulah kita diminta, dituntut oleh Allah bekerja dalam kerja secara jamaah, secara kolektif, secara orang kata apa, digabung jalinkan kepakaran, kekuatan, keilmuan yang ada untuk mencapai kesempurnaan. Itu itu dia punya konsep dia. Maka Zulkarnain dia ajar begitu. Bila mana dia kata fa'inuni biquwwah, bantulah aku dengan tulang empat kerak kamu. Di samping maksud kuwah tadi, dengan kepakaran kamu yang ada. Maksud apa kepakaran tadi? Masyarakat di situ dia ada kelebihan, kemahiran apa dia? Mengendalikan biji besi. Maka Zulkarnain kata apa? Kita utilize kepakaran yang ada. Manfaatkan apa yang kamu mampu buat. Sebab tu timbul idea dibina tembok tadi dengan material dia daripada besi-besi. Tu maksud dia. Ni tengok hebat Allah Ta'ala beri apa? Ilmu pada kita. Ilmu, teknologi, arkitek, pembinaan dan sebagainya. Dalam masa yang sama,
Bagaimana ketika waktu itu Zulkarnain disuruh apa dia? Rakyat situ ambil biji besi tadi, kumpul, meninggi setinggi gunung. Bayangkan guna alat apa? Tak terfikir kita. Waktu tu zaman bila? Zulkarnain ni dalam riwayat ada menyebut dia sempat di zaman Nabi Ibrahim AS. Zaman Nabi Ibrahim, dia sempat pergi haji dan bertemu Nabi Ibrahim AS. Dan zaman Nabi Ibrahim dengan zaman Nabi Muhammad SAW berapa ribu tahun? Berapa ribu tahun? Ribu-ribu tahun. Tapi pada waktu itu apa teknologi yang diguna pakai ketika mereka menyusun biji-biji besi itu meninggi gunung? Bila sebut gunung ni, besar mana gunung? Bukit Marang, bukit ni kecek je. Tepung tinggi dah maknanya. Tak, Bukit Kasing dah. Contoh dia. Tinggi dah tengok. Tinggi dah. Tapi gunung ni Masya Allah tinggi. Tapi apa alat yang diguna? Satu persoalan dan perlu kita buat kajian. Itu satu. Dalam masa yang sama juga, bagaimana mereka ni membentuk biji besi tadi dalam bentuk ketulan-ketulan dan disusun, dan disuruh pula untuk mencairkan biji besi yang berbaki dan dituangkan dalam mengisi ruang-ruang kosong yang disusun itu. Satu, dia bakar dengan apa? Guna alat apa? Kemudian diangkat, bawa naik meninggi itu guna alat apa? Masya Allah. Itu satu yang tak dapat kita gambarkan. Wallahu alam, itu rahsia ilmu yang Allah Ta'ala nak suruh kita mencari. Tak? Sebab itulah kita ni, ilmu yang kita kecapi hari ni ibarat apa, celup dalam cawan air ni, hak tu lah melekat. Jari hak tu lah ilmu kita dapat. Adapun baki lagi tu, Masya Allah, banyak lagi ilmu yang kita belum terokai. Termasuk COVID-19 ni satu ilmu baru pada kita. Tak kena pakai mask. Tak, normal baru ni, daripada terhasil bagaimana para Kementerian Kesihatan dia buat kajian bagaimana cara langkah mencegah. Kena pakai mask, penjarakan sosial, tidak boleh bersentuhan, kena pakai hand sanitizer dan sebagainya. Lagi pula kena PKPB pula lah ni. Dah maknanya semuanya itu ialah ilmu yang membawa kepada apa dia? Pencegahan. Dah. Bahkan kita dapat ilmu baru, boleh kenal coronavirus ni guna rupa balas dia. Dah. Main berduri-berduri macam orang muktam begitu. Dah. Nampak barang begitunya, muktam boleh makan koyok. Corona tak boleh koyok makan, kita kena koyok pula maknanya. Maknanya. Maka begitu. Namun bagaimana Zulkarnain menunjukkan kehebatannya yang Allah Ta'ala gambarkan kepada kita melalui ayat Al-Quran tadi. Bahkan Nabi kaitkan pula kisah ini dalam hadis yang kita baca tadi, dalam memberi gambaran bagaimana watak orang yang beriman dan sebagai hamba dan khalifah Allah di atas muka bumi ini mesti bekerjasama dalam mencegah kemungkaran dan mesti laksanakan tanggungjawab mencegah kemungkaran. Tak boleh kita biarkan, tak boleh kita abaikan. Maka Zulkarnain pun buat, sehinggalah pada saat terbenanya tembok tersebut, bila selesai belaka, akhir sekali apa yang Zulkarnain jawab, apa yang Zulkarnain menyebut? Qala haza rahmatum min rabbi fa iza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka'an wa kana wa'du rabbi haqqan. Dalam surah Al-Kahfi ayat 98 menyebut, berkatalah Zulkarnain, ini ialah satu rahmat dari Tuhanku. Ini menunjukkan seorang pemimpin yang tawaduk, seorang raja pemimpin yang tidak mendabik dada. Ni nak kena belajar juga, kita kena ambil nilai ni. Banyakkan pemimpin ni dia mari timbul wasagong tu ada belaka. Tak maaf lah kita cakap atas dasar lumrah kebanyakan berlaku begitu. Buah gong tu ada. Maka dia rasa dia hebat. Semua tu dia belaka punya idea, dia belaka dia punya tindak tanduk dia. Sedangkan semuanya itu Allah Ta'ala punya kerja. Kita ni asbab saja. Kita ni sebagai alat yang dalam menyampaikan kebijaksanaan itu. Allah yang segala-galanya, ilmu, kepandaian Allah bagi pinjam. Hak ni yang kita kena sedar. Mana ada milik kita? Termasuk saya bercakap, ilmu ni bukan milik saya. Allah bagi ilham, Allah bagi. Kalau Allah Ta'ala kata apa? Stop, mak. Selok ke saya seorang sini nak cakap apa? Maknanya contoh. Begitu maksud dia.
Maka tengok nilai tawaduk Zulkarnain sebagai pemimpin yang Allah dedahkan, yang Allah tunjukkan kepada kita. Waktu itu dia kenal dirinya sebagai siapa? Hamba Allah. Walaupun dia bijaksana, buat atur, buat tembok dan sebagainya, lalu penghujung selesai misi dia, dia kata apa dia? Qala haza rahmatum min rabbi. Ini rahmat Allah ke atas aku. Bila dia mari buah tu dah apa lah. Dia tak main gila lah. Sebab ramai orang gila akhir-akhir zaman ni. Gila harta, gila kuasa, gila jadi PM, macam-macam orang. Tak? Macam-macam pesen orang. Maka sebab itulah bila kita baca ayat ni, Masya Allah, kita akan terubat jiwa kita. Tak? Kita akan rasa Allahu Akbar. Inilah sepatut kita orang Islam hidupkan nilai ni dalam kehidupan kita. Bayangkan kalau kita hidupkan nilai dalam kehidupan kita, comel loteng kita orang Islam. Maksudnya apa? Musuh-musuh orang-orang kafir dia akan respect orang Islam. Tapi kita ni tak ada nilai ni. Kalau ada pun kecil sangat, sikit sangat. Tak mampu untuk menunjukkan contoh dan model. Zulkarnain kata apa dia? Ini rahmat daripada Allah. Bila sampai janji Allah, ni kita nak ambil pelajaran juga. Bila sampai janji Allah, dia akan menjadikan tembok itu hancur. Maknanya kaitan dengan hadis ni, Nabi sebut dah, hari ini sudah terbuka dinding Ya'juj dan Ma'juj sebesar ini. Zulkarnain pada waktu ribu-ribu tahun dulu, dia dah mari dah bacaan dia. Dia kata, yang aku bina tembok ni, dia takkan kekal sebenarnya. Allah Ta'ala bila dia dah cukup masanya, bila dah kena boleh runtuh dan sebagainya, lebur, maka itu kerja Allah Ta'ala. Tak. Yang penting kita dah buat apa yang kita termampu. Ini yang kita nak pelajari konsepnya. Maka pada waktu dia kata apa dia? Bila sampai janji Allah, dia akan lebur, dan janji Allah itu benar. Dan betullah janji Allah itu benar. Di saat Nabi bersabda, hadis yang kita baca pada malam ini, hari ini terbukanya dinding Ya'juj dan Ma'juj, ternyata benar. Ternyata benar. Dan bayangkan apabila terbentangnya, terbukanya dinding itu, maka maksud Nabi ialah akan berlakunya fitnah, iaitulah kejahatan manusia akan berulang semula. Fasad, kerosakan yang dilakukan oleh manusia akan berulang. Maknanya orang manusia yang akan menjiwai watak-watak Ya'juj dan Ma'juj ini, itu maksud dia. Itu maksud dia. Maka Ya'juj dan Ma'juj ni mereka hidup. Bila hidup berketurunan, maka akanlah keturunan dia. Maka di sini ada ulama menguraikan, jenis hak manusia hak jahat-jahat ni, hak zalim, tak ada peri kemanusiaan ni, keturunan Ya'juj dan Ma'juj dah. Ada ulama yang menghuraikan begitu. Tapi tidak mustahil. Sebab kita tidak dijelaskan Ya'juj dan Ma'juj ni kelompok mana. Ada sudut detailnya daripada tapi cuma lokasi tempat kediaman mereka itu ialah di sebelah Georgia dan ke atas. Maknanya apa? Di sebelah Rusia sana. Maknanya begitu. Tempat pergunungan itu sebelah sana. Namun apabila hal ini Nabi memberi penekanan bahawa akan berlakunya kerosakan demi kerosakan, maka pada saat itulah apabila Zainab binti Jahsy bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, dalam pada kebinasaan yang dimaksudkan Rasulullah itu, sedangkan ramai lagi orang baik, orang soleh, orang yang beramal dengan perintah Allah, adakah juga turut terpalit dengan kebinasaan dan kecelakaan yang Nabi sebut itu? Zainab tanya Nabi. Lalu Nabi berjawab, na'am, ya, betul, benar, iza kasural khabas, jika banyaknya bertebarannya perkara fasad. Apa maksudnya? Nabi nak beritahu kepada kita, jika kita umat baginda ini meninggalkan tanggungjawab kerja kita untuk mencegah kemungkaran, maka kita akan juga turut terpalit dengan kemurkaan Allah. Sebagaimana firman Allah, wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kamu, awaslah kamu, berwaspadalah kamu, jaga-jagalah kamu. Pasal apa kena jaga-jaga ni? Daripada fitnah. Fitnah ni ialah satu musibah kemurkaan Allah yang akan berlaku pada siapa? Menimpa kamu. Kamu tu siapa? Kitalah manusia umat Rasulullah ini. Bagaimana jika mungkar, fasad, maksiat
dosa yang bertebaran berlaku dalam kelompok masyarakat kamu, lalu kamu abaikan, kamu tidak ambil perjalanan dalam mencegahnya, kamu biarkan segelintir yang buat kerosakan itu, maka Allah Ta'ala akan timpakan bala tadi kena belaka. Yang bukan hanya tertimpa kepada yang buat zalim, tapi turut terpalit sama yang ada sekitar dengannya. Itu maksud hadis ni. Daripada ayat Quran, dikuatkan dengan ayat Quran tadi. Maka kalau kita lihat contoh yang paling ketaranya, tengok apa yang kita lalui pada hari ni lah. Allah timpakan kita virus corona ni, COVID-19 ni, dalam keadaan kita ni masih lagi ramai yang melaksanakan ketaatan. Solat, puasa, zakat, haji, bahkan masjid masih lagi dihidupkan dengan azan, dihidupkan dengan solat berjemaah. Tak apalah, walaupun sikit cotek pun jemaah, tapi jalan juga, imarah juga solat berjemaah. Tapi dalam pada itu Allah timpakan juga sesuatu musibah pada kita. Kenapa? Sebab dalam masa yang sama naik berlomba, hak jahat pun banyak juga. Itu maksud dia. Mungkar banyak juga. Maksiat, macam-macam jenis maksiat, pelacuran, mabuk alkoholnya, kelab malam, diskonya, banyak berlaku. Tak solat, tak solatnya, tak. Sibuk dengan urusan kerjanya, sibuk dengan urusan dunianya, solat pun tak datang, tak mari ke masjid. Tok bila azan berdohong dah, bunyi macam-macam, bunyi sedap dah, bunyi Madinah, bunyi Mekah dah, tak mari juga pacarah. Duduk main galik, main haji tu, dah haji. Tak, pas haji. Tak, kalau haji mabrur tak apa, ni haji Malboro masalah ni. Ataupun orang nak masuk lela dah, nak sembahyang Jumaat, dia duduk jeti lagi, nak pergi pula. Ni satu hal juga. Tak, maknanya contoh. Ni contoh. Maknanya kita sebut ni atas dasar apa? Ini antara bentuk kemungkaran-kemungkaran yang jika kita tak bendung, maka Allah Ta'ala dia nak mari marah, tak kira siapa dah. Turun bala tadi kena belaka, hak juruh dak juruh kena belaka. Maka asas dan juga kesimpulan yang patut kita faham di sini ialah kita mesti berperanan dengan menjaga diri kita dan menjaga ahli keluarga kita dan menjaga masyarakat kita. Itu maksud dia. Kalau COVID punya SOP, kita jaga kita, betul dah. Maknanya dari sudut tuntutan agama, kita bukan jaga kita saja, kita jaga ahli keluarga kita dan masyarakat setempat kita, negeri dan negara kita. Jaga macam mana? Kita saling ingat memperingati, saling nasihat menasihati, saling tegur menegur. Jika nampak benda tak betul, kita pakat beki. Kita pakat, orang kata apa? Percantikkan, perelokkan. Sebab apa? Sebab itulah sifat orang yang beriman dan beramal dengan amal yang soleh. Kok mana marinya? Dalam surah Al-Asr Allah sebut, wal asri innal insana lafi khusr, demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan juga orang yang beramal dengan amal yang soleh. Apakah kerja orang beriman dan beramal soleh ini? Watawasau bil haq, mereka berpesan-pesan dengan kebenaran, merangkumi berpesan-pesan dengan kebenaran. Ni apa dia? Nasihat menasihati, tegur menegur, saling orang kata apa, bantu membantu kepada jalan kebaikan yang membawa kepada ketakwaan. Maka itu sifat orang beriman. Watawasau bil haq watawasau bis sabr. Bila buat benda betul begini, bila saling ingat memperingati, saling nasihat menasihati, maka ada jenis spesies manusia ni, dia bahasa wasagong tu ada, degil dia ada, angkuh sombong dia ada, maka akan berlaku pertembungan. Bila berlaku pertembungan, jadi ujian. Ujian tu nak kepada apa dia? Saling sabar menyabar, tolong peringat, tolong orang kata apa, sabar. Bahasa dia dah, kita nak benda baik ni, ada orang suka, ada tak suka, begitu. Tak. Mana kita nak cegah muka, ahli maksiat, ahli orang kata apa, mabuk, bila kita nasihat dia, barangkali mungkin dia melenting, mungkin boleh warna free suti, barangkali orang panah barang, bahan mabuk, tak, mabuk ketung ke, mabuk arak ke, macam-macam lah, tak, barangkali boleh warna positif. Maka kita kena, orang beriman ni saling ingat memperingati, sabar, ini ujian Allah Ta'ala, mungkin begitu.
Ataupun dalam saat kita nak mencegah mungkar tadi, ada kumpulan gangster yang menahan daripada apa dia? Punya kaca ni kelab malam aku ni, kawasan aku ni, tak contoh. Tapi hak debeg itu habis senyap tupas bila mai COVID-19. Tak. Saya yakin penguat kuasa dalam negara kita ni mereka nak buat kerja. Contoh nak tutup kelab-kelab malam, nak pergi ambush buat operasi di kelab-kelab malam, dia nak buat. Tapi bila nak buat ni dia ada halangan lain. Tak. Halangan siapa dia? Ada campur tangan gaib. Tangan gaib ni inverted comma lah. Bukan tangan gaib ni ada hantu jin tak. Tangan gaib ni ialah siapa dia? Orang-orang yang berpengaruh. Ada kepentingan tertentu, terutama orang politik lah, yang salah perjalanan politiknya. Hak jenis politikus ni yang rakus dengan nafsu serakah mereka, sehingga apa dia? Mengambil kesempatan membela siapa dia? Gangster-gangster, toke-toke judi, toke-toke arak. Sebab apa? Nak dana. Tak. Maka bila penguat kuasa nak ambil perjalanan, jangan usik. Dapat wahyu pula arahan. Tak contoh. Maka Tuhan kata, mu ni manusia, aku beri mu kelonggaran banyak dah, aku bagi mu nikmat banyak dah, buat kerja kamu. Bila tak buat tadi, Allah nak kata apa? Aku buat mari coronavirus lah. Senang. Habis tutup kelab malam hari ni. Alhamdulillah, satu rahmat. Tak. Nampak macam satu kekangan untuk kita. Tak, sulit untuk kita, tapi dalam masa sama mari rahmat ikut lain pula. Tuhan nak bagi pada kita apa dia? Maksiat tadi dapat dicegah secara langsung, secara automatik. Tak, itu satu antara yang kita boleh nampak. Tak, maknanya bagaimana hadis ini juga menyuruh kita apa dia? Berperanan sebenarnya. Laksanakan tanggungjawab mencegah kemungkaran. Kalau kita tak buat ni, kita jaga diri kita je, main semayang cukup dah, aku semayang bang 5 waktu sehari semalam, aku bangun tahajud, aku berpuasa. Tapi dalam masa yang sama mungkar bertebaran sekeliling kita. Kita buat dah endah je, maka Tuhan kata apa? Akan turut sama kena bala juga. Maka macam kita lalui pada hari inilah. Maknanya kita punya pembelajarannya, bila Allah dah buat begini pada kita, Allah takdirkan sesuatu yang sebegini rupa pada kita, supaya kita sama-sama membina kekuatan umat Islam semula. Sama-sama menggembeling tenaga kita. Mana yang memberi kebaikan untuk umum, untuk umat Islam, kita sama bersatu padu, sepatutnya begitu. Bukan makin kohor berpecah, bukan makin kohor kita bercerai-berai. Sebab ada jenis manusia dia suka nak nampak dia hebat, nak berlawan semua. Semua betul dia belaka, tak nampak betul orang. Susahlah. Maka kita jenis hak gini-gini ni dah sawi sokongan, ataupun jangan beri layanan pada orang jenis orang kata apa, nak nampak betul dia semua ni. Kita ambil mana yang membantu dan memberi kebaikan untuk umum, kebaikan untuk agama, kebaikan untuk bangsa, kita sama-sama bina kekuatan itu. Barulah kita pada saat mampu untuk menjiwai apa yang Nabi sebut dalam hadis ini, supaya kita dapat mencegah kemungkaran dan dapat menghindarkan kecelakaan dan kebinasaan yang diamarankan oleh Nabi kepada kita melalui hadis yang kita baca pada malam ini. Kalau nak dihuraikan lagi pasal kisah Zulkarnain tadi panjang tuan-tuan dan puan-puan, mungkin akan mengambil masa. Cuma saya cuba ringkaskan untuk dikaitkan dengan hadis yang kita baca pada malam ini, agar kita berperanan supaya kita malam ini dan seterusnya kita menjadi hamba Allah yang bertakwa dan umat Rasulullah yang ada sifat tanggungjawab, yang meneruskan legasi apa yang diasaskan, yang diperjuangkan oleh Rasulullah kepada kita semua. Agar kita sama-sama menggembeling tenaga untuk kita melahirkan generasi anak-anak kita dan juga generasi yang baru pada hari ini, agar mereka menjiwai nilai-nilai Islam dan nilai modal insan yang diajarkan oleh Rasulullah dalam kehidupan kita semua. Barulah kita semua akan dirahmati Allah dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Taala mengangkat setinggi-tingginya kemuliaan kita ini, di samping juga menghindarkan segala bentuk kemudaratan termasuklah COVID-19 ini dalam kehidupan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mengikhlas kadarnya untuk malam ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang sedar dan insaf, dan kita juga dalam keadaan mendapat keampunan Allah dan rahmat Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang atas kelemahan diri saya.
aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.